Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Recording in أيها progress. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik perbincangan kita, mengambil manfaat, mengambil faedah daripada kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan insya-Allah hari ini kita nak bermula dengan tajuk yang baru, iaitu istiqbalul qiblah, iaitu memandang kiblat di dalam salat. Baik. Ini merupakan salah satu daripada perkara yang dituntut di dalam Islam. Apabila seseorang itu ingin untuk melaksanakan salat, maka dia wajib untuk memandang kiblat. Yang mana kiblat ni tuan-tuan, pada peringkat awal berlaku arahan daripada Allah Azza wa Jal supaya orang-orang Islam apabila mereka salat, mereka memandang ke arah Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa, iaitu di Palestin. Sebab itu orang Islam ni bila mana bercerita tentang Palestin, mereka bersemangat. Mereka bersemangat. Kenapa bersemangat? Kerana Palestin ataupun Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama bagi orang Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang Islam pada peringkat awal apabila mereka nak salat, mereka wajib memandang ke Baitul Maqdis. Ya. Pensyariatan salat berlaku ketika mana, ataupun kewajipan salat ini berlaku ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Azza wa Jal, bertemu dengan Allah di langit, di Sidratul Muntaha. Selepas turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kefarduan salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Makkah menghadap ke Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah menghadap ke Baitul Maqdis, maka tak jadi isu sangat. Sebab apa tak jadi isu sangat? Kerana Makkah berada di bahagian selatan Baitul Maqdis. So Baitul Maqdis ni berada di atas, di utara, manakala Makkah berada di selatan, di bawah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersalat, Nabi akan pilih kawasan ataupun tempat untuk menghadap ke Baitul Maqdis, dan dalam masa yang sama Kaabah berada di tengah-tengah di antara Nabi dan Baitul Maqdis. Contohnya macam Baitul Maqdis ke atas, Kaabah kat bawah, Nabi berada di bawah sekali dan Nabi akan menghadap ke Baitul Maqdis, seiring Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memandang ke Kaabah juga. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, kan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, maka Nabi berpindah ke Madinah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, yang ni jadi isu sikitlah. Kenapa jadi isu? Kerana Nabi dah tak boleh nak memandang ke Kaabah apabila salat. Kerana Madinah berada di tengah-tengah di antara Makkah dan juga Baitul Maqdis. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke Baitul Maqdis,
Nabi akan membelakangkan Kaabah. Maka pada ketika itulah muncul cakap-cakap orang-orang Yahudi yang mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meniru-niru agama mereka. Nabi meniru agama Yahudi. Sebab tu Nabi pandang ke Baitul Maqdis. Timbul juga cakap-cakap sebahagian orang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mau ikut lagi dah apa yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Yang mana Nabi Allah Ibrahim apabila sampai di Mekah, dialah yang membina Kaabah. Jadi Nabi dah tak pandang ke Kaabah pada ketika itu. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menukarkan, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menukarkan Kaabah, menukarkan kiblat ke arah Baitullahil Haram. Kerana apa? Bukan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam benci kepada Baitul Maqdis, tetapi kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka untuk memandang ke arah Baitullahil Haram, memandang ke arah Baitullahil Haram. Sehinggalah bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan mukanya ke arah langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya menurunkan ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah. Allah Taala kata, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang bermaksud, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kerap kali kami melihat wahai Muhammad engkau berulang-ulang menghadap ke langit, berulang-ulang memandang ke langit, berdoa kepada Allah supaya Allah menukarkan kiblat daripada Kaabah pergi ke daripada Baitul Maqdis pergi ke Kaabah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, lalu kami pun palingkan engkau ke arah kiblat yang kau suka. Fawalli wajhaka syatral masjidil arah Masjidil Haram. Palingkan muka ke arah Masjidil Haram. Maka bila turun ayat ni tuan-tuan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya gembira. Kerana apa? Kerana Nabi dapat memandang ke arah Kaabah, dan sebab itulah bila kita salat pada hari ini, kita salat memandang ke arah Kaabah. Ya, kita salat memandang ke arah Kaabah. Jadi persoalannya, kenapa ditukar? Kenapa pada peringkat awal diarahkan orang Islam ni untuk memandang ke Baitul Maqdis? Di antara hikmahnya ialah supaya orang Islam ni tahu bahawasanya Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis Palestin mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Islam yang kita tak boleh nak abaikan. Ya, banyak faedahnya. Sebab itu Isra' dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentakdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk singgah sekejap dekat Baitul Maqdis. Boleh je daripada Mekah naik ke langit. Tapi kenapa kena singgah ke Baitul Maqdis? Singgah ke Baitul Maqdis ni kerana dua sebab. Singgah ke Baitul Maqdis ni tuan-tuan kerana dua sebab. Sebab yang pertama adalah kerana nak menunjukkan kebenaran peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kenapa saya sebut begitu? InsyaAllah nanti tak lama lagi buku saya berkenaan dengan Isra' Mi'raj akan keluar. Tuan-tuan boleh tengok. Banyak sebenarnya hikmah yang kita boleh ambil daripada sejarah peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Ya? Cuma secara umum saya boleh kata Allah Ta'ala takdirkan Nabi SAW singgah ke Baitul Maqdis dulu. Sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Sebelum naik ke langit adalah untuk orang kata apa? Membuktikan kebenaran peristiwa kepada manusia. Maksudnya apa ni Ustaz? Maksudnya kalau naik ke langit tu tak betul lah. Kalau naik ke langit terus tu betul. Tapi nak dapat bukti. Kan? Kalau nak dapat bukti yang betul-betul di sisi manusia,
Manusia boleh, orang kata apa, manusia boleh ukur kebenaran dia, manusia boleh semak kebenaran dia adalah dengan Nabi SAW singgah ke Baitul Maqdis dulu. Sebab langit ni tak ada siapa di kalangan manusia di zaman tu yang pernah pergi melainkan hanyalah Nabi SAW je. Tak ada siapa di kalangan manusia ni yang pernah sampai ke Sidratul Muntaha melainkan hanyalah Nabi Muhammad SAW aja yang ada di zaman tu lah. Jadi bila Nabi SAW katalah Allah Ta'ala takdirkan Nabi ni turun naik ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha, balik ke Mekah pula, orang akan tanya, betul ke cerita kamu ni wahai Muhammad? Kalau Nabi kata betul, sahabat akan percayalah. Abu Bakar Siddiq confirm percaya. Tapi orang-orang yang tak beriman dengan Nabi ni, orang-orang yang skeptik dengan Nabi ni, dia akan kata, apa bukti yang kau naik betul-betul ini wahai Muhammad? Hanya sekadar cerita. Jadi sebab itu Allah Azza wa Jal mentakdirkan Nabi ni singgah sekejap dekat Baitul Maqdis. Yang mana Baitul Maqdis ni ada di kalangan manusia pernah pergi pada zaman tu. Ada di kalangan manusia yang pernah sampai ke situ pada waktu tu. Jadi oleh kerana tu bila Nabi kata aku singgah kat Baitul Maqdis sekejap, kemudian aku di-mi'rajkan naik ke langit, nak membuktikan perjalanan tu betul. Mereka akan tanya, kalau betul lah hang sampai wahai Muhammad, kalau betul lah awak sampai wahai Muhammad ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit, tolong cerita pada kami tiang-tiang Baitul Maqdis ataupun tiang Masjidil Aqsa, ciri-cirinya bagaimana? Maka pada ketika itu Allah Azza wa Jal menjelmakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Baitul Maqdis. Allah menjelmakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Masjidil Aqsa, dan Nabi boleh menceritakan kepada orang-orang yang mendengar pada ketika itu ciri-cirinya. Maka mereka akhirnya percaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang betul-betul sampai ke Baitul Maqdis dalam masa yang singkat. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua nak bagi tahu kat orang Islam lah, tingginya kedudukan Baitul Maqdis dalam agama. Kerana ia merupakan tempat para rasul, yang mana dakwaan ataupun dakwah para rasul ni sama. Walaupun mungkin kiblat berbeza, tetapi semua membawa kepada tauhid yang sama ataupun akidah yang sama, iaitu menyembah Allah yang Maha Esa. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa penukaran kiblat ini nak tunjuk kepada kita ataupun nak memberikan kita hikmah. Apa dia? Yang pertama, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini taat kepada perintah Allah dalam suka dan duka, dalam susah dan senang. Apa saja arahan Allah, Nabi sanggup laksanakan dan Nabi tak ubah. Kalau Nabi tak suka pun Nabi laksanakan. Kan? Dalam masa yang sama Nabi berdoa dan berdoa dan berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting tuan-tuan. Nak bagi tahu kat kita betapa amanahnya Nabi kita ni. Walaupun kecenderungan Nabi pada peringkat awal memang nak pandang ke Kaabah, tapi Nabi tak ubah. Suka-suka melainkan mendapat melainkan setelah mendapat lampu hijau lah kita kata, ataupun keizinan ataupun kebenaran daripada Allah Azza wa Jal yang menetapkan segala sesuatu yang berada dalam dunia ini. Itu yang kedua. Yang ketiganya tuan-tuan, peristiwa penukaran Kaabah ini, penukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah ini nak tunjuk kepada kita bahawasanya kita bukan menyembah kiblat. Kita bukan sembah kiblat. Kita bukan sembah batu, kita bukan sembah Baitul Maqdis, kita bukan sembah Kaabah. Tetapi kita hanya memandang sahaja. Sehingga bila Allah Ta'ala kata tukar, kita tukar. Sehingga bila Allah Ta'ala kata pusing, kita pusing. Kerana kita bukan menyembah batu tu, tetapi kita hanya memandang ke arah itu. Kerana Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kita untuk kita memandang ke arah itu. Jadi nak tunjuk kepada kita betapa dalam Islam ini kita mementingkan tauhid. Yang seterusnya, faedah yang seterusnya adalah
nak tunjuk kepada kita bahawasanya sesiapa di antara orang Islam ni yang sanggup untuk bertahan walaupun dimaki, walaupun dihina, walaupun diejek, kan? Jadi kalau katalah kita ni jenis orang beriman, masa tengah menang mungkin kita boleh tahan, kan? Masa tengah menang mungkin kita boleh tahan, tapi bila kita tengah kalah macam mana boleh tahan? Waktu kena troll macam mana? Boleh tahan tak? Kalau boleh tahan, maknanya kita betul-betul beriman lah. Jadi penukaran kiblat ni nak tengok, ya, sama ada kita ni boleh tahan ke tidak berkenaan dengan kita kata apa, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh laksana ke tidak, ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah itu penentu segala sesuatu. Kita hanya tunduk dan patuh. Sebab itu Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran. Allah Taala kata, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalib 'ala 'aqibayhi." Tidaklah kami jadikan kiblat yang mana kamu memandangnya sebelum ini, melainkan untuk kami mengetahui siapa di kalangan kamu yang mengikut Rasul daripada orang-orang yang berpaling daripada mengikut ajarannya. Jadi orang-orang Islam ni kalau betul-betul mereka ini jujur, betul-betul mereka ini beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar iman, maka mereka akan terus percaya kepada apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara hikmahlah kenapa Allah Subhanahu wa taala takdirkan penukaran kiblat berlaku. Jadi kekallah pada hari ini kiblat kita ni memandang ke arah Kaabah. Dan kita bukan menyembah Kaabah, Kita bukan menyembah Kaabah. Kaabah itu hanyalah syiar. Kaabah itu bukan bahan ataupun alat sembahan kita. Ini kita kena yakin betul-betul dan kita kena faham betul-betul. Sehingga kan kalau orang kafir tanya, kalau orang bukan Islam tanya kepada kita, "Alah, kau orang Islam ni sembang je lebih. Bukan kau pun sama menghadap ke arah batu." Kita kata, kita bukan sembah batu tu. Sehingga kan kalaulah kata Kaabah itu diangkat, Kaabah itu diubah tempat, pergi ke tempat lain, kita tetap mengarah ataupun menghadap ke arah tapak asal Kaabah. Katalah Kaabah itu diangkat pergi tempat lain, pergi ke Yaman umpamanya, tukar pergi ke Yaman umpamanya, kan? Kita tak menghadap ke arah Yaman, kita tetap menghadap ke arah Makkah Al-Mukarramah, kerana itulah kiblat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ke atas kita, walaupun binaan Kaabah itu telah diubah pergi tempat lain. Itu kita kena faham betul-betul supaya kita tak keliru. Okey, kita masuk kepada bab kita pada hari ini. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam hadis nombor 70, "An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'irihi wa li Muslimin ghaira annahu la yusalli 'alayha al-maktubah wa lil Bukhari illa al-fara'id." Yang bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbih, Nabi ni yusabbih ala dhahri lahilati. Apa itu yusabbih? Yusabbih dekat sini bermaksud Nabi sabhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunat di atas belakang tunggangannya. Haitsu kana wajhuh, kan? Dalam riwayat lain disebut tawajjahat bihi, maksudnya mana saja tunggangan Nabi pusing, ke mana saja tunggangan Nabi pergi, itulah arah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalat. Kita akan bincang insya-Allah lepas ini. Kita baca hadis dulu. Yumi'u bi ra'si, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunduk dalam salat di atas kenderaan itu, di atas tunggangan itu, Nabi menundukkan kepalanya. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Bila buat begitu, Ibnu Umar juga menirunya. Ibnu Umar sentiasa melaksanakan perkara ini. Dalam riwayat yang lain, ana yutiru ala ba'iri, yang mana dalam riwayat yang lain disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir di atas untanya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat di atas untanya itu salat-salat fardu. Dalam riwayat Bukhari disebut Nabi salat di atas kenderaan tunggangannya kecuali salat-salat fardu. Baik. Kita nak bincang dari sudut hukum hakam. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kita nak pergi kepada perbahasan hukum. Yang pertama, dalam riwayat Bukhari tadi bila disebut kecuali salat-salat fardu. Dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi tidak salat di atas kenderaan, salat-salat maktubah, salat-salat yang wajib. Ini menunjukkan bahawasanya salat fardu tidak boleh untuk dilaksanakan di atas tunggangan, di atas kenderaan. Kerana apa? Kerana tak pandang ke arah kiblat. Sebab itu para ulama menyebutkan, antaranya Ibnu Abdul Bar, dia menyebutkan, dia kata apa? لأن الإجماع منعقد أنه لا يجوز لأحد أن يصلي على الدواب شيئا من فرائض الصلاة إلا في شدة الخوف خاصة. Dia kata kerana ijma' telah terlaksana, ijma' telah tersimpul bahawasanya tidak dibenarkan bagi seseorang itu untuk salat di atas kenderaan, untuk salat di atas binatang. Tak boleh salat apa pun salat-salat fardu kecuali dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat. Itu je. Kalau dah takut sangat, perang yang kita tak boleh nak turun daripada unta, dan salat dalam unta tak pun salah. Wa qala al-Qurtubi rahimahullah, al-Imam al-Qurtubi mengatakan, wa ajma'u ala annahu la yajuzu li ahadin sahihin ay yusalli faridatan illa bil ard illa fil khawfi syadidi khasah. Dan ulama telah berijma' bahawasanya tidak boleh bagi seseorang yang sihat untuk salat fardu melainkan di atas bumi, bukan di atas kenderaan, kecuali dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis Ibnu Umar dalam sahih syarah sahih Muslim, dia kata apa? Wa fihi dalilun ala anna al-fariḍah la tajuzu illa ghairi al-qiblah wala ala dabah wa hadha mujma'un alayhi illa fi syiddatil khawf. Dalam hadis ni, dalam hadis Ibnu Umar yang kita baca ni, terdapatnya dalil bahawasanya salat fardu tidak boleh untuk dilakukan tanpa memandang ke arah kiblat. Tak boleh juga dilakukan di atas kenderaan, di atas tunggangan. Dan ini perkara yang diijma'kan kecuali dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat, iaitu dalam peperangan. Okey. Selesai satu bab, iaitu tidak dibenarkan salat fardu di atas kenderaan dalam keadaan biasa. Boleh tak salat sunat di atas kenderaan? Dalam hadis tadi yang kita baca nampak macam boleh. Oleh kerana itulah para ulama mengatakan bagi orang yang bermusafir, dia dibenarkan untuk salat sunat di atas tunggangannya. Ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar. Dia kata apa? Ajma'u ala annahu jaizun likulli man safara safaran tuqsaru fihi aw fi mithlihi as-salah yusalli yatatawwa ala dabatihi wa rahilatihi haitsu tawajjahat bihi yumi'u iman yaj'alu as-sujuda akhfada min ar-ruku' wa yatashahhad wa yusallim wa huwa jalisun ala dabbatihi wa fi mahmalihi. Maksudnya Ibn Abdul Bar kata ulama berijma' mengatakan boleh bagi orang yang bermusafir, yang mana musafirnya itu boleh qasar salat, untuk dia salat sunat di atas kenderaan dia, di atas tunggangan dia. Kemana arah tunggangan dia pergi, dia boleh untuk teruskan salat walaupun tak mengarah ke arah kiblat. Yumi'u imaan, dia hanya menggerakkan kepala je. Cuma dia perlu menjadikan sujud dia tu lebih rendah daripada rukuk. Dan dia bertasyahud dan dia beri salam dalam keadaan dia duduk di atas kenderaan dia. Tak perlu dia untuk turun kalau salat sunat. Ibnu Taimiyah menyebutkan, dia kata apa?
innahu qad thabata fi sihah, sesungguhnya telah sabit dalam hadis-hadis yang sahih, annahu kana yatatawwa'u ala rahilatihi fi safar qibala ayyi wajhin tawajjahat bihi, wa hadha mimma ittafaqa al-ulama ala jawazi. Telah sabit dalam hadis yang sahih, Nabi ini melaksanakan salat sunat di atas kenderaannya waktu musafir. Kan? Mana arah tunggangannya pergi, itulah arah kiblat Nabi SAW. Maksudnya Nabi memandang ke arah itulah. Wajib memandang ke arah Kaabah ketika mana melaksanakan salat sunat dalam bermusafir di atas kenderaan. Oleh kerana itulah para ulama berijma' mengatakan musafir yang boleh qasar salat, perjalanan tu boleh qasar salat, maka dia boleh untuk melaksanakan salat sunat di atas kenderaan. Okey, kita pergi kepada perbahasan seterusnya. Kalau dia bermusafir, dia keluar daripada kawasan dia. Dia bermusafir. Tapi musafir dia tu tak sampai kilometer yang membenarkan dia untuk qasar salat. Adakah dia boleh untuk salat sunat di atas kenderaan atau bagaimana? Okay, kita tengok. Dalam isu ni, para ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama mengatakan dibenarkan untuk solat sunat di atas kenderaan di luar daripada bandar dia. Katalah dia keluar daripada bandar dia, dia pergi ke tempat lain. Dia duduk di Ipoh umpamanya, dia keluar pergi ke Tapah. Perjalanan tu tak sampai 80 km. Bila dia keluar je daripada kawasan dia, dia boleh untuk salat sunat di atas kenderaan dia. Kalau lah kata dia bawa unta lah, dia ataupun dia bawa kuda, dia boleh untuk salat sunat di atas unta dia ataupun kuda dia. Walaupun perjalanan itu tak sampai kepada tahap membenarkan dia untuk qasar salat. Boleh. Selagi mana dia keluar daripada bandar dia. Ini adalah pendapat majoriti ulama. Mereka menggunakan hadis yang banyaklah. Antaranya hadis yang kita baca tadi. Yang mana dalam hadis tadi, tak disebut pun perjalanan Nabi SAW tu boleh qasar salat ataupun tidak. Cuma dia bagi tahu Nabi dalam permusafiran. Nabi keluar daripada Madinah. Selagi mana Nabi keluar daripada Madinah nak pergi ke satu destinasi, maka boleh untuk Nabi tu salat sunat di atas kenderaan. Ke mana arah kenderaan itu Nabi teruskan salat. Tak wajib menghadap ke arah kiblat. Sini pandangan majoriti ulama. Selagi mana keluar daripada kawasan kita, maka kita boleh melaksanakan salat di atas kenderaan. Okey. Pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua mengatakan tidak boleh untuk melaksanakan salat sunat di atas kenderaan kecuali pada musafir yang boleh qasar salat. Ini adalah pandangan dalam mazhab Malik. Ini pandangan dalam mazhab Maliki, yang mana mereka kata musafir ini hanya yang boleh qasar salat saja. Dan kebanyakan musafir Nabi ini kebanyakannya memang boleh qasar salat. Ini pandangan yang kedua lah. Pandangan yang ketiga, mereka kata, ni lagi hebat lah. Dia kata boleh untuk melakukan salat sunat di atas kenderaan walaupun di tempat sendiri. Walaupun dalam bandar sendiri. Ini pendapat Abu Yusuf, pendapat Tabari dan juga Ibn Hazmin. Tetapi wallahu ta'ala a'lam, pandangan yang tepat dalam isu ni ialah pandangan yang pertama lah. Ya, yang mana dalam isu ni dia isu ibadat. Bila isu ibadat, kita hanya berpegang kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana salat sunat di atas kenderaan ni benda yang datang secara khusus. Sebab salat ni dia perlu memandang kiblat. Itu hukum yang umum. Bila datang satu dalil mengecualikan. Kecualikan dia kata salat sunat atas kenderaan, tak apa kalau tak pandang kiblat. Maka kita pegang sekadar mana yang dalil sebut saja. Dalil sebut dalam musafir, maka dalam musafir je lah. Yang bukan dalam musafir, maka tak dibenarkan sehingga datang dalil yang lain. Ini para ulama sebut apa? Al-aslu fil ibadat al-tawaqquf. Hukum asal bagi ibadat ialah kita
berhenti di mana dalil berhenti. Bukan dalam ibadat ni kita selagi mana tak ada dalil yang melarang maka kita boleh buat. Tak. Dalam ibadat yang khusus seperti ini, kita tengok dalil berhenti kat mana, kita berhenti kat situ. Sebab itu Imam Ahmad kata, Imam Ahmad kata apa? Dia kata, amma fi safar faqad sami'na wa amma fil hadar fama sami'na wallahu a'lam. Adapun dalam musafir, kita telah mendengar hadis yang membenarkan salat sunat di atas kenderaan dan waktu musafir. Wa amma fil hadar, adapun dalam, kalaulah kata dalam kes dia nak salat sunat di atas kenderaan sedangkan dia berada di bandar dia sendiri, fama sami'na, kami tak pernah dengar lagi ada hadis yang membenarkan. Maka sebab itu para ulama, majoriti ulama kata kita hadkan hanya pada bab yang mana dalil sebut itu musafir sahaja, keluar daripada bandar sendiri. Okey. Kita pergi kepada perbahasan yang kedua, iaitu orang yang ingin melaksanakan salat sunat di atas kenderaan waktu dia bermusafir, adakah dia wajib untuk membuka salatnya dengan memandang kiblat? Katalah dia ni keluar daripada bandar dia, kan, dia nak daripada Ipoh dia keluar pergi ke Tapah ataupun pergi ke Kuala Lumpur, keluar daripada ke perkampungan dia, keluar daripada qaryah dia, dia pun nak salat. Bila nak salat, adakah dia wajib pusingkan dulu kenderaan dia untuk memandang ke Kaabah? Lepas angkat takbir, baru boleh dia pergi ke tempat lain, ataupun baru boleh dia paling ke tempat lain, ataupun bagaimana? Dalam isu ni, ulama berbeza pendapat. Ya, dalam isu ni, ulama berbeza pendapat. Pandangan yang pertama, dia kata, kalau dia boleh untuk pusingkan kenderaan dia supaya dia memulakan salatnya ke arah kiblat, maka wajib buat. Ini adalah pandangan Al-Imam Syafi'i dan satu riwayat dalam mazhab Hanbali. Dalil mereka ialah dalil riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat Abu Dawud daripada Anas, Anas kata, anna Rasulullah SAW kana idza safar fa arada an yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbar thumma shalla haitsu wajahahu rikabuh, yang bermaksud atau kama qala, Anas kata sesungguhnya Nabi SAW apabila dia bermusafir dan dia ingin untuk melakukan salat sunat, maka Nabi akan memandang ke arah kiblat. Nabi akan palingkan untanya tu ke arah kiblat. Lalu Nabi pun takbiratul ihram, kemudian barulah Nabi salat, kemudian barulah unta itu bergerak walaupun bukan ke arah kiblat. Maksudnya mula-mula tu kena menghadap kiblat. First. Pandangan yang kedua, ini pandangan pertama lah pandangan Imam Syafi'i dan juga pandangan satu riwayat dalam mazhab Ahmad. Pandangan yang kedua kata tak wajib. Ini pandangan Imam Malik dan satu pandangan dalam mazhab Maliki. Dalil mereka ialah hadis Ibnu Umar dan juga hadis Anas tadi, yang mana tidak disebutkan dalam hadis Ibnu Umar Nabi SAW memandang kiblat untuk permulaan salat, tak ada. Kan? Dan mereka juga kata, oleh kerana kita boleh untuk tidak memandang ke arah kiblat waktu salat sunat di atas kenderaan waktu musafir ni, boleh untuk tak memandang kiblat untuk keseluruhan salat. Begitu juga waktu permulaan tu pun bolehlah untuk tak pandang kiblat. Kan? Dia kata kalau dah rukuk tak pandang kiblat, sujud tak pandang kiblat, tasyahud tak pandang kiblat, baca Fatihah tak pandang kiblat, takkan takbiratul ihram kena pandang. Maka dalam isu ni, wallahu taala alam, rajihnya ialah pendapat yang kedua lah, tak wajib. Tak wajib sebab apa? Sebab jalur Anas yang dibacakan ataupun yang kita baca tadi tu, yang kata Nabi SAW bila nak salat di atas kenderaan waktu musafir, salat sunat di atas kenderaan waktu musafir, Nabi akan pusingkan dulu untanya ke arah kiblat tu, kemudian Nabi bertakbir tu. Lafaz ini kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi dalam kitab dia Sifat Salat Nabi,
Syekh Tarifi kata, lafaz ini adalah lafaz yang tidak kuat kerana seorang perawi yang bernama Al-Jarud bersendirian dalam meriwayatkan. Maka tak kuatlah riwayat ni. Dan kalau ia sabit sekalipun, ia hanya menunjukkan sunat sahaja. Bukanlah satu kewajipan. Jadi kalau boleh, kita nak memandang juga ke arah kiblat, itu sunat sajalah. Bukanlah satu kewajipan. Okey. Kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya. Iaitu, kalau solat sunat waktu musafir boleh dilakukan di atas kenderaan, boleh tak orang yang bermusafir dalam keadaan berjalan kaki nak salat sunat dalam keadaan berjalan? Kan? Boleh tak? Ulama berbeza pendapat. Ini untuk orang musafir je. Untuk orang yang tak musafir tak boleh lah. Kerana berjalan ni dia memerlukan gerakan yang banyak. Jadi kalau dia musafir boleh tak? Waktu-waktu dia jalan, dia tak salat sunat dalam keadaan dia berjalan. Okey. Ulama berbeza pendapat. Orang yang berjalan kaki waktu musafir, dibenarkan untuk dia melakukan salat waktu dia berjalan, dan dia kena memandang kiblat untuk membuka salat dia. Kemudian dia boleh beredar ke arah destinasi dia, dan dia boleh baca dalam solat dalam keadaan dia berjalan, dia rukuk dalam keadaan dia berjalan, kemudian dia sujud di atas bumi, dia bangkit balik, dia berjalan terus. Ini adalah pendapat yang pertama, iaitu pendapat Al-Imam Syafi'i, sebahagian Hanbali, dan ini juga, pandangan ini juga dipilih oleh Al-Imam ataupun Al-Syekh Ibn Uthaymin. Boleh, dia kata. Kita pun terkejut juga. Boleh solat waktu berjalan untuk musafir? Boleh. Tak ada masalah, dia kata. Sebab apa mereka kata boleh? Mereka kata, kalau solat di atas kenderaan boleh, orang menunggang boleh, takkan orang berjalan tak boleh? Sebab dia kata, kesusahan orang yang berkenderaan, menunggang, sama juga macam orang yang berjalan. Bahkan orang yang berjalan lagi susah sebenarnya. Dia kena berjalan. Kalau tak, nanti mungkin dia akan ketinggalan daripada kumpulan dia. Dan dia akan meninggalkan salat. Maka dia dibenarkan. Okey, ini pandangan yang pertama lah. Pandangan yang kedua, ini pandangan Abu Hanifah, pandangan Imam Malik, dia kata tak boleh. Al-Imam Syaukani juga mengatakan tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka kata, tidak dinukilkan daripada Nabi SAW yang Nabi ini salat dalam keadaan berjalan kaki. Kerana dia kata berjalan kaki ni memerlukan perbuatan yang banyak. Dan berjalan ni tak nampak pun macam dia salat. Dan tak boleh kita nak kiaskan orang berjalan kaki dengan orang yang berkenderaan. Kerana yang berkenderaan bukan dia yang berjalan. Yang berjalan adalah kenderaan. Yang berjalan adalah tunggangan dia. Sedangkan ini dia yang berjalan. Dia memerlukan gerakan yang banyak. Tapi wallahu ta'ala alam, kalau tanya saya lah, lebih baik berjalan dalam keadaan tidak bersolat. Kalau nak solat berhenti kejap kan, keluar daripada khilaf. Tapi kalau ada orang dia nak pegang pada pendapat ni, dia kata saya nak pegang kepada pendapat dalam mazhab Syafi'i, mengatakan saya boleh solat dalam keadaan saya berjalan waktu musafir, maka kita tak bantahlah, kerana isu ni adalah isu khilaf yang muktabar dalam kalangan ulama. Wallahu ta'ala alam. Okey. Kiblat bagi orang yang salat di atas kenderaan ni, kalau dia bermusafir, dia salat di atas kenderaan dia, kiblat dia kat mana? Kiblat dia bukan ke arah Kaabah lagi lah. Ini khas untuk dia. Kiblat dia adalah ke mana arah tuju dia. Sebab itu, Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani, dia kata apa? Dia kata, wastudilla biqawlih haitsu kana wajhu ala anna jihat at-tariq takunu badalan 'anil qiblah hatta la yajuzu al-inhiraf 'anha 'amidan qasidan li ghairi hajati al-masir illa in kana sa'iran fi ghairi jihati al-qiblah
fanharafa ila jihatil qiblah fa inna dhalika la yadurruhu 'ala sahih. Sebahagian ulama menjadikan dalil dalam kata-kata Ibnu Umar, Nabi memandang ke arah destinasinya waktu salat sunat di atas kenderaan waktu musafir tu, itu adalah arah destinasi dia tu, itulah ganti bagi kiblat ke arah Kaabah. Menunjukkan dia tak boleh sengaja untuk pusing ke arah lain daripada destinasi dia. Kecuali kalau dia pusing ke arah Kaabah, tu tak apa. Kalau dia pusing ke arah Kaabah, walaupun arah Kaabah tu bukan destinasi dia, tak apa. Kerana Kaabah itu adalah yang asal. Nah, Kaabah itu adalah yang asal. Selain daripada tu, tanpa dia pusing, tanpa ada sebab, dia kona tanpa ada sebab, tak dibenarkan. Kerana dalam dalil disebut, khas untuk dia, arah destinasi dia itulah arah gantian bagi kiblat ke arah Kaabah yang dia perlu pandang. Kenapa dibenarkan untuk solat di atas kenderaan bagi orang yang bermusafir ni? Kerana tuan-tuan, musafir pada zaman dulu panjang. Perjalanan dia lama, mungkin memakan masa yang sangat-sangat lama. Jadi kalau dia nak orang kata apa? Nak turun untuk solat sunat, kemudian nak naik balik, nak sambung balik, kemudian nak turun balik untuk solat sunat, nak sambung balik, dia memakan masa yang lebih lama daripada itu. Oleh kerana itu Islam ni dia meringankan keadaan ini, maka dibenarkan untuk orang yang bermusafir ni solat di atas kenderaan supaya tak menyusahkan dia. Itu satu hal lah. Yang keduanya adalah solat sunat ni dia lebih ringan hukumnya daripada solat fardu. Kalau solat sunat dalam kawasan musafir, dalam kawasan yang tidak musafir, boleh dilaksanakan dalam keadaan duduk dan pahalanya separuh. Begitu jugalah solat di atas kenderaan, solat sunat di atas kenderaan bagi musafir dah tentulah lebih boleh. Kerana dia tidaklah seberat dan seserius solat fardu lah dari sudut hukumnya. Wallahu a'lam. Okey. Dalam riwayat tadi disebut, orang yang solat sunat di atas kenderaan hendaklah menjadikan sujud dia lebih rendah daripada rukuk. Sebab itu Ibn Qudamah kata, wa hukmus salat ala rahila hukmus salati fil khawfi annahu yumi'u bir ruku' was sujud wa yaj'alu as-sujuda akhfadha min ar-ruku'. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajah faji'tu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwa al-mashriq was sujudu akhfadhu min ar-ruku'. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ni riwayat al-Imam Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Riwayat ni sanad dia sahih. Cuma ada isu sikitlah riwayat ni sebab riwayat ni datang daripada jalur Abu Zubair daripada Jabir. Abu Zubair ni dia anak murid Jabir. Tapi dia ni ada satu problem, dia mudallis. Mudallis ni apa dia? Mudallis ni orang yang suka sembunyikan nama guru. Dia dengar pada seorang, lepas tu disembunyikan orang tu, dia terus kepada guru yang atas. Dua-dua tu guru dia. Tapi untuk hadis ni dia tak dengar daripada guru yang atas, dia dengar daripada guru yang bawah. Lepas tu disembunyikan guru yang bawah. Abu Zubair ni ada perangai ni. Dan bila disembunyikan guru yang bawah, dia letak an daripada guru yang atas. Dia tak tipu. Sebab memang hadis ni daripada guru atas. Tapi walaupun ada an dalam riwayat ni, tetapi di sana ada dalam Musnad Ahmad, Abu Zubair mengatakan dia memang dengar betul-betul daripada Jabir. Maka ternafilah tadlis di antara Abu Zubair dan juga Jabir ni. Yang mana Jabir kata, Nabi SAW mengutuskan aku dalam satu keperluan. Kemudian aku pun datang kepada Nabi SAW dalam keadaan dia sedang solat di atas kenderaannya ke arah timur. Nabi solat sunat lah. Itu Nabi musafir, Nabi solat sunat di atas kenderaan, menghadap ke arah timur. Waktu tu aku nampak Nabi punya sujud lebih rendah daripada rukuk. Lebih rendah daripada rukuk. Okey. Dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Ahmad, Abu Zubair kata, annahu sami'a Jabir bin Abdullah
saya mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa ala rahilatihi nawafil fi kulli jihah, walakinahu yakhfudu as-sujuda min ar-rak'ah wa yumi'u ima'ah. Ini sanad di hasan. Aku melihat Nabi SAW salat di atas kenderaannya, salat sunat, dan Nabi merendahkan sujudnya daripada rukuknya. Jadi kalau kita salat di atas kenderaan, jadikan sujud lebih rendah daripada rukuk. Okey. Kita pergi kepada perbahasan berikutnya, ya. Kita pergi kepada perbahasan berikutnya, iaitu hukum salat witir di atas kenderaan sewaktu bermusafir. Hukum salat witir di atas kenderaan waktu bermusafir. Okey. Pandangan yang pertama, mereka mengatakan dibenarkan untuk salat witir di atas kenderaan dalam musafir. Kemanapun arah tuju kenderaan itu, maka orang yang salat witir di atas kenderaan tu boleh menghadap. Itu ganti bagi kiblat dia lah. Ini adalah pendapat majoriti ulama. Dalilnya ialah hadis Ibnu Umar yang dibacakan, yang kita bacakan sama-sama tadi. Yang mana dalam riwayat tu disebutkan kana yutiru ala ba'iri. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir di atas untanya. Wa kadza ma dzakarahu al-muallif min hadis Anas. Begitu juga hadis Anas. Dan di sana banyak lagi riwayat-riwayat lain yang menunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir juga di atas kenderaan waktu bermusafir. Kenapa para ulama berbeza fokus pada isu ni? Ya. Kerana bab witir ni dia punya perbahasan bukan hanya sekadar salat di atas kenderaan saja, tetapi witir ni dia ada perbahasan sebelum daripada kita nak bincang boleh ke tidak dia salat di atas kenderaan waktu musafir. Kerana hukum witir itu sendiri ulama beza pendapat dah. Hukum witir itu ulama beza pendapat dah. Adakah witir ni wajib ataupun sunat? Para ulama berbeza pendapat. Yang mana Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahawasanya witir ni wajib. Abu Hanifah ni tuan-tuan, dia mazhab dia pelik sikit. Ya. Kenapa? Bukanlah pelik. Kita panggil dia tak sama macam majoriti ulama. Sebab majoriti ulama mereka mengatakan bahawasanya wajib dengan fardu tu sama. Wajib dengan fardu tu sama. Kedua-duanya perlu dilakukan. Kalau tak buat, dosa. Kalau tak buat, berdosa. Manakala Hanafi, mereka membezakan. Hanafi kata, wajib ni, fardu ni, benda yang kalau buat, dapat pahala. Kalau tak buat, dapat dosa. Dan dalil yang datang, mewajibkan tu, dalil tu dalil yang mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir ni maksudnya Quran ataupun hadis yang mempunyai jalur yang banyak sehingga akal kata mustahil mereka ni berpakat berbohong. Manakala wajib pada mazhab Hanafi, buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Tapi dalil yang datang yang menyebutkan tentang perkara itu adalah dalil ahad. Dalil ahad ni maksudnya dia apa ni kata sanad dia tak banyak sampai kepada tahap mutawatir yang akal kata mustahil mereka berbohong. Maksudnya kita percaya dalil tu. Kita percaya dalil tu, tapi kebarangkalian untuk tersilap tu masih ada, tapi kecil. Dia berbeza dengan mutawatir tadi. Mutawatir tadi kata confirm betul. Kebarangkalian untuk tersilap tu mustahil. Sebab ramai sangat yang bawa cerita tu. Mutawatir ni dia tak ada keraguan lagi lah. Sampai kita kata, takkan dia orang bohong kot. Takkan dia orang pakat bohong. Takkan dia orang silap pun, sama je.
Jadi benda itulah yang menyebabkan Abu Hanifah ni dia membezakan sedikitlah di antara wajib dan fardu. Dah kalau dua-dua sama je kena buat dapat pahala, tak buat dapat dosa, kenapa dibezakan? Dibezakan bagi nak bezakan di antara siapa yang mengingkari benda fardu kafir, siapa yang mengingkari benda wajib dia tak sampai pada tahap kafir lagi. Tak semestinya kafir lagi sebab dalilnya tu masih ada ruang untuk keraguan di sana. Ya? Mesti tidak ada keraguan di sana. Okey. Itu Hanafi lah. Hanafi kata witir ni wajib. Sebab mereka kata apa? Mereka kata witir ni Nabi SAW tak pernah tinggal. Witir ni Nabi SAW tak pernah tinggal. Ini menunjukkan Nabi sentiasa melazimi witir. Sehingga dalam solat sunat pun, sehingga dalam musafir pun Nabi buat. Itu Hanafi lah. Tetapi majoriti ulama mereka kata salat sunat witir ni, salat witir ni sunat muakkad. Kenapa mereka kata sunat muakkad? Kerana bagi mereka witir ni tidak disebut ketika mana Nabi SAW mengajarkan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Nabi hanya sebut 5 salat saja. Kalau betul lah witir ni wajib, dah tentu Nabi akan sebut. Sedangkan bila Nabi tak sebut menunjukkan benda itu tak wajib lah. Para ulama kata ta'khiru al-bayan an waqtil hajah la yajuz. Melewatkan penerangan sedangkan waktu tu waktu keperluan untuk dia tahu hukum tu tak boleh. Sebab Nabi SAW kena bagi tahu kalau benda tu perlu. Sebab itu antara contohlah hadis yang mana ada seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW, dia kata, "Ya Rasulullah, mal Islam?" Wahai Rasulullah, apa itu Islam? Nabi kata, "Khamsu salawatin fi yaum wa lailah." 5 salat dalam sehari semalam. Kemudian tanya, "Fahal alayya ghairuha?" Ada tak yang lain lagi? La illa an tatawwa. Nabi kata tak ada. Tak ada yang lain lagi daripada 5 tu kecuali kalau kau nak buat yang sunat. Kemudian dia kata apa? "Wallahi la azidu 'alaiha wa la anqusu minha." Demi Allah aku tak akan lebihkan lagi, aku tak akan kurangkan lagi. Nabi kata apa? "Aflah in sadaq." Dia akan berjaya kalau dia cakap betul. Maksudnya salat witir tak termasuk. Maknanya meninggalkan salat witir tak berdosa lah. Dan benda yang tinggal tak berdosa ni bukan benda wajib lah. Benda ni bukan benda yang wajib. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, "Hafizu 'ala salawati was salatil wusta." Peliharalah kamu terhadap salat-salat dan salat yang pertengahan. Ulama ada beza pendapat tentang maksud salatil wusta. Yang dulu kita dah hurai banyak dah, kan? Apa maksud salat wusta? Salat yang pertengahan. Kan? Salat yang pertengahan. Kalaulah kata salat tu 6, mana ada pertengahan? Kalau 6 dia genap dia tak ada tengah. 5 baru ada tengah. 5 baru ada tengah. Jadi oleh kerana itulah para ulama berbeza pendapat tentang hukum salat witir ni boleh ke tidak dilakukan di atas kenderaan waktu musafir. Sebab witir itu sendiri hukumnya para ulama dah berbeza pendapat dah. Ini mazhab Hanafi kata witir ni wajib. Jadi kalau tak buat kira berdosa lah. Cuma beza dia dengan salat fardu yang 5 tu, salat yang 5 tu dia fardu. Dia atas lagi. Dosa sama dosa, tapi kalau mengingkari salat fardu jadi kafir. Mengingkari salat witir belum tentu jadi kafir kerana masih ada ruang. Dalilnya dari sudut kita boleh lagi bincang, dia kata. Kita boleh lagi bincang. Tapi pendapat yang tepat dalam isu ni wallahu a'lam, pendapat yang tepat adalah pendapat majoriti ulama. Kerana di sana terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahawasanya solat witir ni bukanlah satu kewajipan. Seperti mana hadis Muaz pun sama. Tadi hadis yang saya baca tadi, seorang sahabat tanya jumpa Nabi, dia kata Islam tu apa dia? Nabi kata solat 5 waktu. Waktu Nabi SAW hantar Muaz pergi ke Yaman pun dalam hadis Bukhari, Nabi SAW sebut, "Ya Muaz, innaka ta'ti qauman ahla kitab." Wahai Muaz, engkau akan pergi berjumpa dengan satu kaum ahli kitab. Fad'uuhum shahadata an la ilaha illallah.
wa anni rasulullah. Ajak mereka kepada Islam. Fa inhum ata'u lidzalika. Kalau mereka taat kamu dalam bersyahadah mereka jadi muslim, fa'alimhum anna Allah qad aftara 'alaihim 5 salawat. Bagi tahu mereka yang Allah telah mewajibkan ke atas mereka 5 kali salat fi kulli yaumin wa lailah. Setiap hari dan setiap malam. Jadi maksudnya 5 waktu sahaja. 5 waktu sahaja yang wajib. Bukannya bukannya 6 seperti mana yang disebut oleh Hanafi. Tapi Hanafi tetap boleh kata. Dia kata tak bolehlah salat witir di atas kenderaan. Sebab apa? Sebab witir ni salat wajib. Salat wajib tak boleh dibuat di atas kenderaan. Kan? Nakhai kata apa? Kanu yusalluna al-fariḍah wal witir bil ard. Golongan salaf mereka salat fardu dan salat witir di tanah. Di atas tanah menunjukkan salat witir itu macam wajib. Tapi riwayat Ibnu Umar tadi jelas menunjukkan kepada kita yang Nabi SAW salat witir di atas kenderaan. Bila Nabi SAW salat witir di atas kenderaan, sanad dia sahih. Sanad dia sahih menunjukkan kepada kita pada salat witir ni dia adalah sunat. Tidak seperti mana yang disebutkan oleh madhab Abu Hanifah yang mengatakan wajib. Tapi walau bagaimanapun, ada sebahagian ulama tetap menganjurkan witir ni untuk dilaksanakan di atas tanah juga untuk keluar daripada khilaf. Seperti mana Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dia kata apa? La ba'sa an tutir ala rahilatik wal witr bil ard ahabbu ilayya, dia kata. Tidak mengapa kalau kamu nak salat witir di atas kenderaan kamu waktu musafir, tak ada masalah. Dia kata. Tak ada masalah. Boleh salat witir di atas kenderaan, tak ada masalah. Wal witir bil ard ahabbu ilayya. Tapi kalau salat witir di atas tanah itu lebih aku suka. Sebab apa? Nak keluar daripada khilaf. Ini warak para ulama lah. Waraknya dia walaupun dalil yang mewajibkan itu tidak begitu kuat, tetapi dia kata kalau di tanah itu lebih baiklah untuk keluar daripada khilaf. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, itulah sedikit berkaitan dengan isu memandang ke arah kiblat. Kita baru bahas tentang satu isu, iaitu berkenaan dengan salat sunat menghadap kiblat wajib ataupun tidak, ataupun boleh ataupun tidak salat sunat di atas kenderaan sewaktu bermusafir. Jadi kalau lepas ni kita nak pergi ke mana-mana, keluar daripada kawasan kita, kita nak salat di dalam kenderaan tidak menjadi masalah walaupun tidak memandang ke arah kiblat. Cuma keselamatan perlu dijagalah. Kalau zaman dulu mereka menunggang unta dan kuda yang mana tidak memerlukan kepada perhatian sepenuhnya. Sebab kuda tu sendiri boleh melihat, unta tu sendiri boleh mendengar dan melihat. Tapi kalau kita jadi driver, kan? Kalau kita jadi driver, orang kata apa? Kereta, yang mana kalau kita salat sunat menyebabkan tunduknya kita untuk sujud dan rukuk itu menjadi masalah, menjadi bahaya untuk kita, maka pada waktu itu kita tak dibenarkan untuk salat di dalam kenderaan, kecuali kalau kita penumpang. Kalau kita berada di seat penumpang, kita boleh salat di dalam kenderaan ke mana saja arah destinasi kita. Itulah ganti kepada kiblat kita. Daripada kita memandang ke arah Kaabah, kita boleh untuk memandang ke arah mana-mana destinasi kita kalau kita keluar daripada kawasan kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kuliah pada malam ini. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya adu-adukan ya. Assalamualaikum. Saya ada soalan. Nabi Muhammad SAW dihantar untuk peringatan umat manusia sahaja atau sekali dengan bangsa jin? Ke jin ada rasul daripada kalangan mereka sendiri? Kerana saya tak mendengar Nabi berdakwah kepada bangsa jin. Kalau tuan tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menurunkan surah jin. Dan jin tu pun dipanggil, jin dan manusia itu dipanggil Thaqalain. Dua makhluk yang memberatkan bumi. Bila dua makhluk yang memberatkan bumi, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah jin. Dan ada riwayat yang menunjukkan bahawasanya
jin itu mendengar Al-Quran. Dalam surah jin itu disebut jin dengar Quran. Maka menunjukkan Nabi SAW memang diutuskan kepada manusia ini. Ini juga disebut oleh Ibn Taymiyah yang mengatakan bahawasanya Nabi SAW memang dihantar ataupun diutuskan kepada jin dan manusia. Cuma Nabi Muhammad tidak dihantar kepada malaikat lah. Hanya jin dan manusia sahaja. Wallahu a'lam. Salam Dr. Waalaikumsalam. Bagaimana kita solat kiblat sengit sikit di asrama 2? Ha? Bagaimana nak menentukan kiblat dalam hutan? Pertama sekali, kita kalau ada sekarang ni sebenarnya ada kompas kan. Kita ada kompas. Yang ni sebenarnya saya akan hurai dalam kuliah akan datang. Macam mana kalau kiblat sengit sikit, adakah wajib menentukan? Cuma saya nak beritahu begini. Kalau sengit sikit dan tidak lebih daripada 45 darjah daripada arah mata angin yang asal, maka tidak menjadi masalah. Kerana Nabi SAW menyebutkan ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Di antara timur dan barat tu ada kiblat. Yang ni untuk orang Madinah lah, sebab dia punya kiblat berada di selatan. Jadi kalau sengit sikit tidak menjadi masalah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Maaf soalan saya ni lari tajuk yang dibincangkan. Saya dulu pernah dapat dividen bank konvensional. Masa tu saya tak tahu keharaman duit tu. Setelah saya tunjuk fatwa bahawasanya ia haram. Tapi duit itu masih ada dekat saya dan saya telah beli barang hasil dari duit tersebut. Adakah barang serta duit itu perlu disedekahkan atau dimaafkan sekiranya kita bertaubat? Taubat itu wajib, tetapi duit itu perlu nilai itu perlu dikeluarkan semula dengan niat untuk mencucikan harta. Keluarkan nilainya, kemudian sedekahkan dengan niat untuk menyucikan harta. Wallahu a'lam. Salam Dr. Waalaikumsalam. Apakah status kisah Sayyidina Umar Khattab pernah ditanya oleh malaikat maut dan malaikat maut disoal kembali oleh beliau? Ada disebutkan dalam kitab At-Tabari, tetapi kisah ini tidak mempunyai sanad yang jelas. Saya boleh katakan tidak diketahui asal kisah ini. Disebutkan dalam sebahagian kitab tapi tidak ada sanad yang penuh lah. Wallahu a'lam. Ada sahabat kita daripada Sidang Kalam dulu ada tulis panjang berkenaan dengan isu ni. Boleh baca tulisan saudara kita di Sidang Kalam. Sidang Kalam ni pun bagus juga, page dia banyak ilmu-ilmu yang boleh kita ambil lah. Walaupun ada kadang-kadang ada beza sikit antara saya dengan mereka dari sudut pendirian, tapi mereka mempunyai ilmu yang boleh kita ambil manfaat daripada mereka. So, kesungguhan mereka juga, sahabat saya Ustaz Nur terus dan juga kawan-kawannya bagus dari sudut menceritakan ataupun berbahas tentang isu-isu semasa, isu batiniyah dan sebagainya. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Adakah peristiwa Isra' Mi'raj ni boleh dijadikan dalil bahawa Allah bersemayam di langit? Bagaimana pula dengan pendapat yang kata Allah tidak bertempat dan ada di mana-mana? Allah ada di mana-mana, ini adalah pendapat yang tidak benar, yang tidak ada dalam mana-mana dalil yang sarih. Allah tidak bertempat ini disebut oleh ulama al-Asy'ariyah kerana mereka nak mensucikan Allah daripada sifat makhluk. Tetapi Allah berada di atas langit, meninggi di atas langit, ini adalah kata-kata golongan salafus salih, tetapi mereka tetap tidak mengatakan Allah itu memerlukan kepada tempat ataupun Allah Ta'ala bertempat. Mereka menyebutkan seperti mana yang disebutkan oleh Allah, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di dalam isu ni, kalau tanya saya berpegang kepada apa yang disebut oleh salafus salih. Allah meninggi di atas arash, Allah tidak memerlukan kepada tempat. Bagaimana Allah Ta'ala itu meninggi di atas arash, wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Kita tak tahu, akal kita terlalu lemah untuk memahami perkara ini. Itulah yang disebutkan oleh ulama-ulama salafus salih. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Mohon bagi panduan untuk solat sunat dalam flight yang panjang, melebihi 12 jam untuk tahajud, witir, qabliyah subuh.
dia sebenarnya melihat kepada matahari dan keadaan malam. Maksudnya biasanya kalau dekat kita punya, orang kata apa, kita punya screen flight tu ada tunjuk waktu. Jadi kalau kita tengok dah gelap gelita dah, maksudnya dah isyak lah tu. Jadi boleh untuk dilaksanakan qiyamul lail. Cuma tahajud ni ulama beza pendapat, ada yang kata kena tidur dulu, ada yang kata tak perlu tidur dulu. Tapi kalau tak tidur dulu pun tetap termasuk dalam qiyamul lail. Ya, tetap termasuk dalam qiyamul lail. Witir pun boleh dilaksanakan lepas solat isyak. Kalau kita dah solat jamak takdim maghrib dan isyak, kita dah boleh solat witir lepas pada tu. Maaf Ustaz, kalau solat musafir yang wajib jamak dan qasar di atas kenderaan seperti dalam flight, bagaimana dari segi kiblat dan wudu? Okey. Kalau kita dah sebut tadi ya, atas kenderaan tak boleh solat fardu kecuali dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak. Jadi kalau dalam flight, kita dah tak ada pilihan dah. Kita tahu dah kalau kita tunggu sampai turun, waktu dah keluar. Maka dalam keadaan tu kita ambil wudu dan kita salat. Kalau boleh berdiri di belakang dengan menghadap ke arah kiblat, boleh sujud dan rukuk seperti biasa, maka kita wajib laksanakannya. Contoh macam sebahagian kapal terbang dia ada sediakan ruang untuk solat, ataupun kita minta izin daripada flight kru, daripada kaki tangan flight untuk solat. Kalau dia benarkan, kita solat. Kalau tak, kita solatlah sekadar yang kita mampu di seat kita walaupun tidak memandang ke arah kiblat. Cuma perlukah kita ulang semula? Yang ni para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata wajib ulang semula seperti mazhab Syafi'i, ada yang kata tidak wajib diulang semula, dan inilah pendapat yang sahih. Kalau memang waktu tu kita tak mampu lagi, melainkan hanya itu saja. Kita akan bincang benda ni lebih panjang dalam kuliah akan datang insya-Allah. Ya. Okey, itu je insya-Allah tuan-tuan soalan yang saya mampu jawab. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada penganjur, kepada Nur Islam Academy, Kak Lin dan juga Datuk Ayub Khan yang menganjurkan kuliah kita pada hari ini. Insya-Allah kita jumpa di lain masa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada yang hadir semua. Wallahu a'lam.